Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berdasarkan request anda semua berkaitan dengan Nuaiman ibn Amir. Bayangkan dalam ramai-ramai sahabat Nabi SAW, 100,000 lebih sahabat Nabi, ada yang bernama Nuaiman ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Nuaiman ibn Amir, dia ada satu sifat, dia ada satu perangai dan dia tak boleh nak berhenti daripada meminum arak. Ketika itu, surahan ataupun perintah daripada Allah sudah pun turun kepada Madinah, larangan untuk meminum arak. Tetapi Nuaiman dia tak boleh nak kawal, tak boleh nak kontrol dia punya diri daripada meminum arak. Sebab itulah Nuaiman ketika malam itu meminum arak, maka pagi esokkan dia akan pergi jumpa dengan Nabi. Dia akan pergi jumpa dengan Nabi, "Ya Rasulullah, semalam aku telah minum arak, maka sebablah aku ya Rasulullah." Esokkan sama juga begitu. Malam tu minum pula arak dan dia pergi jumpa dengan Nabi. Berkali-kali berlaku macam gitu. Sebab apa? Sebab Nuaiman masih lagi belum boleh mengawal diri dia. Maka sampailah satu hari Nabi tidak ada dekat kota Madinah. Nabi keluar. Maka para sahabatlah yang menggantikan tempat Nabi untuk mensebat Nuaiman ibn Amir disebabkan perbuatan meminum arak. Sehingga kan di antara sahabat Nabi ada yang mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laknat Allah kepada Nuaiman ibn Amir." Dan ada juga di antara sahabat Nabi, di antara Umar bin Khattab, dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh munafik itu. Kami pun dah berhenti daripada meminum arak, dia tak boleh nak berhenti." Maka apa kata Nabi? Jangan sesekali kalian melaknat Nuaiman ibn Amir dan jangan membunuhnya. Kerana Nuaiman ibn Amir mencintai Rasul dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Islam datang kepada kita dengan mendidik, bukan dengan menghukum. Sebab itulah Nuaiman ibn Amir dia memerlukan proses didikan supaya sikit demi sikit untuk meninggalkan arak. Bukan Islam datang kepada kita untuk menghukum, tapi Islam datang kepada kita untuk mendidik kita. Macam mana kita nak kontrol kita punya life, macam mana kita nak kontrol kita punya diri daripada buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ada juga satu kisah berkaitan Nuaiman ibn Amir juga. Satu hari di kota Madinah, datang satu rombongan daripada negeri Syam. Biasanya Madinah ni memang dah biasa ada tetamu. Sebab apa? Sebab nak datang jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda tu benda dah biasa bagi penduduk Madinah. Maka satu hari datanglah satu rombongan daripada negeri Syam. Dia datang dengan menaiki seekor unta, beberapa ekor unta yang sangat kuat. Ingat, unta daripada Syam, unta yang grade A, grade yang baik punya, daripada negeri Syam. Maka ketika itu bila rombongan daripada Syam masuk jumpa dengan Nabi, maka Nabi memerintahkan beberapa orang sahabat untuk menjaga unta tersebut. Lebih kurang jaga BMW, jaga Merc, jaga Alphard dan sebagainya. Jaga kereta-kereta mewah tetamu-tetamu kita. Maka ketika mana Nabi sedang berada dengan rombongan daripada negeri Syam, berada dalam rumah Nabi sedang berbincang dan sebagainya, maka para sahabatlah yang diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga unta-unta yang grade baik punya tu. Maka di antara para sahabat yang menjaga unta tu adalah Umar bin Khattab. Maka sedang mereka ni tengah menjaga unta dan sebagainya, datanglah Nuaiman ibn Amir. Lalulah Nuaiman. Maka para sahabat dia pun tak panggil. Maka para sahabat pun panggil Nuaiman. "Ya Nuaiman, datang sini jap." Maka para sahabat dia nak bergurau dengan Nuaiman. "Ya Nuaiman, kau nampak tak unta ni? Unta ni adalah grade A, grade yang baik punya. Kalau makan pasti sedap. Buat sate lagilah sedap." Maka kata Nuaiman, "Aku berani nak buat. Aku berani nak sembelih unta ni, asalkan kalian jangan bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka para sahabat pun macam itulah, macam habiskan dialog macam gitu saja. Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain yang ditugaskan untuk menjaga unta, mereka berborak di antara satu sama lain. Dan bila mana mereka melihat saja apa yang dilakukan Nuaiman ibn Amir, terkejut mereka. Bila mana mereka memandang apa yang dilakukan Nuaiman ibn Amir, rupa-rupanya Nuaiman ibn Amir dah selesai sembelih unta. Dah selesai sembelih unta seorang diri. Nuaiman ibn Amir. Maka terkejutlah para sahabat. Sedangkan mereka ni nak bergurau saja, tapi dia buat betul-betul Nuaiman ibn Amir. Maka apa kata Nuaiman? "Wahai para sahabat, aku dah selesaikan tugas aku. Aku nak pergi lari. Jangan kalian bagi tahu Nabi. Andai kata keadaan dah reda, panggil aku, kita makan sekali sate." Macam tu. Maka Nuaiman pun lari Nuaiman ibn Amir. Kata para sahabat ketika itu Nuaiman ibn Amir lari sampai ke penghujung Madinah. Saking takutnya kepada Nabi SAW. Nabi pun dia gamekan. Para sahabat lagilah dia akan gamekan para sahabat. Maka ketika itu keluarlah rombongan daripada negeri Syam dan mereka melihat unta mereka sudah pun innalillah, sudah pun mati, siap disembelihkan oleh Nuaiman ibn Amir. Maka mereka terkejut. Maka apa kata mereka? "Apa yang telah terjadi dengan unta aku ni? Aku datang ke sini untuk mau masuk Islam, baru je masuk Islam, tapi boleh pula unta aku mati."
Maka Nabi pun tanya kepada para sahabat, antaranya Umar bin Khattab, siapakah yang membuat demikian? Kelakuan siapakah ini? Maka jawab para sahabat, ini adalah Nuaiman ya Rasulullah. Maka bila mana Nabi dengar Nuaiman, maka Nabi tahu. Sebab itulah Nabi minta kepada Umar bin Khattab, ya Umar, pergi mencari unta yang lagi baik, yang lagi bagus. Pastikan tetamu kita daripada negeri Syam ni puas hati dengan unta tersebut. Maka Umar pun pergi mencari. Kenapa Nabi tak bagi tahu? Pergi cari Nuaiman. Sebab Nabi tahu dah perangai Nuaiman macam mana. Maka bila mana dah selesai jumpa unta yang baik, maka pulanglah rombongan daripada negeri Syam. Maka ketika itu kata Nabi, kita ni tak boleh duduk diam. Kita kena lakukan sesuatu kepada Nuaiman ibn Amir. Dah macam-macam je game kita. Kali ni kita kena kerjakan dia, biar dia rasa apa yang kita rasa. Tengok Nabi bergurau. Nabi pun pergilah bersama para sahabat mencari Nuaiman ibn Amir. Maka ketika mana Nuaiman yang tengah berlari kerana takut dimarahi oleh Nabi, maka sampailah di penghujung Madinah. Maka dekat penghujung Madinah tu, Nuaiman nampak ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat yang sama-sama join peperangan Badar. Maka ia pergi jumpa sahabat tu. Ya sahabat, kata Nuaiman, ya sahabat, ya kawan aku. Aku dikejar oleh musuh-musuh yang sangat jahat. Aku dikejar oleh orang jahat, maka tolong aku, bantulah aku, sembunyikanlah aku. Maka kata sahabat tadi, wahai Nuaiman, sudah tentu akan membantu kamu. Sudah tentu aku akan membantu kamu, disebabkan kamu ni adalah sahabat Nabi, aku akan bantu kamu. Maka dibukalah satu ruangan untuk Nuaiman sembunyi. Maka tanya kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, siapakah yang tengah kejar kamu? Siapakah yang tengah kejar kamu? Maka Nuaiman kata, orang jahat. Orang jahat, Nuaiman kata. Maka ketika mana Nuaiman nak masuk, Nuaiman dah pesan siap-siap kepada sahabat tadi, wahai sahabatku, berjanjilah dengan aku, berjanjilah dengan aku, sesungguhnya kamu tidak akan bagi tahu kepada siapa-siapa pun yang aku sedang sembunyi dalam ini. Maka sahabat tadi, ya of course, aku akan bantu kamu, aku akan tutup mulut aku. Kata Nuaiman, meskipun yang tanya itu Rasulullah. Maka sahabat itu kejut, apa kaitan dengan Nabi dengan urusan kamu? Maka sahabat tadi mengiyakan apa yang dijanjikan dengan Nuaiman ibn Amir. Maka tak lama, bila mana Nuaiman masuk ke dalam tempat persembunyian, tak lama sahabat tadi melihat rombongan Nabi SAW sampai ke tempat mereka. Maka Nabi tanya kepada sahabat tu, kamu melihat tak Nuaiman dekat mana? Maka kata sahabat dalam hati, habislah, kena game aku kali ni dengan Nuaiman. Janji supaya tak nak bagi tahu siapa-siapa. Tapi yang tanya ni Rasulullah. Yang mana satu nak pilih? Janji dah dibuat. Maka sahabat tadi kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata aku tak melihat dekat mana Nuaiman ibn Amir. Sambil dia kata macam tu, tangan dia menunjukkan tempat persembunyian Nuaiman ibn Amir. Boleh tengok betapa bijaknya para sahabat dulu. Maka Rasulullah pun buka tempat persembunyian Nuaiman ibn Amir. Ya Nuaiman, kenapa kamu memalukan aku begini? Maka Nuaiman kata, ya Rasulullah, bukan salah aku ya Rasulullah. Bukan salah aku. Salah orang yang ikut bersama kamu tu ya Rasulullah. Salah mereka yang kat belakang kamu tu. Maka Rasulullah pun berpaling kat belakang. Dalam keadaan Rasulullah paling ke belakang, Nuaiman terus lari. Dan Rasulullah dapati Nuaiman dah hilang. Dah lari jauh dah Nuaiman ibn Amir. Itu di antara kisah Nuaiman ibn Amir. Dan ada satu lagi kisah berkaitan Nuaiman ibn Amir yang sangat kita boleh ambil pengajaran, kita boleh belajar sesuatu daripada kisah ni. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq ditugaskan untuk pergi ke negeri Syam. Ada urusan, ada tugas yang perlu diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Nabi untuk bawa dua orang sahabat. Yang pertama sekali adalah Suwaibid. Yang kedua adalah Nuaiman ibn Amir. Nabi tanya kepada Abu Bakar, kenapa nak bawa Nuaiman? Maka Abu Bakar kata, tak apa ya Rasulullah, nak suka-suka je, biar happy-happy dalam perjalanan. Happy sangat kan. Jadi bila mana sampai kat negeri Syam tu, Suwaibid ditugaskan oleh Abu Bakar untuk menjaga bekalan makanan mereka. Dan Nuaiman pula, Abu Bakar kata, tak apalah Nuaiman, kau nak buat apa, buat je lah. Sebab apa? Sebab Suwaibid sangat dikenali dengan seorang lelaki yang sangat amanah. Suruh A maka akan buat A, suruh B akan buat B. Tapi Nuaiman lain, suruh A akan buat B, suruh B akan buat Z. Suruh ke depan, dia akan ke belakang. Itulah sifat Nuaiman ibn Amir. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun pergi selesaikan urusan dia. Maka masuk waktu zuhur atau masuk waktu tengah hari. Maka Nuaiman lapar. Dia lapar, dia tak ada duit nak pergi beli. Tapi dia teringat Suwaibid ni tengah jaga bekalan makanan. Dia pergi ke dekat Suwaibid. Ya Suwaibid, aku lapar, aku nak makan. Suwaibid ni tahu perangai Nuaiman ibn Amir macam mana. Dia macam takut-takut berani. Ya Nuaiman, aku ditugaskan oleh Abu Bakar untuk menjaga bekalan makanan kita ni. Kita kena tunggu dia, kita kena minta izin dengan Abu Bakar, barulah kita boleh makan. Maka kata Nuaiman, aku tak kisah, aku nak makan, bagilah aku roti pun jadilah, aku nak makan juga, aku lapar. Maka kata Suhaibid, ya Nuaiman, tak boleh, sebab ini adalah amanah. Aku takut amanah ini
Arahan ini datang daripada Rasulullah dan datang daripada Allah Azza wa Jalla. Tak boleh ya Nuaiman. Maka kata Nuaiman, oh nak cari pasal dengan aku lapar-lapar cari pasal dengan aku. Okey. Tengok, Suhaibit ni dia takut-takut berani. Maka pergilah Nuaiman. Legalah Suhaibit. Aku ingat apalah tadi nak buat. Rupanya tidak apa-apa. Maka pergilah Nuaiman. Maka Nuaiman tu pergi dekat satu pekan. Pekan dekat negeri Syam, dia pergi tempat yang ada orang jual hamba sahaya. Dekat dalam cerita Perdana Menteri kan ada jual hamba sahaya. Macam tu lah lebih kurang. Maka dekat situ Nuaiman dia tawarkan harga. Dia tanya harga hamba ni berapa, hamba ni berapa, hamba ni berapa. Dia tanya kepada penjual. Maka Nuaiman kata kepada penjual, ya penjual, hamba kamu ni mahal lah. Aku ada seorang hamba yang aku nak jual murah saja kepada kamu. Aku ada seorang hamba tapi aku nak jual murah-murah kepada kamu. Maka tanya penjual tadi, kenapa nak jual murah? Disebabkan dia tu ada aib. Ada satu aib, disebabkan itulah aku nak jual murah. Apakah aib dia? Aib dia ketika mana engkau angkat dia, engkau bawa dia, dia akan kata aku ni merdeka, bukan hamba sahaya. Maka penjual tadi, oh aib tu tidak ada masalah, boleh. Maka berlakulah jual beli. Maka dibawalah ke tempat Suhaibit. Dia kata kepada penjual, ya penjual, itulah hamba aku, itulah hamba sahaya aku, ambillah dia. Nuaiman ibn Amir. Maka diberilah duit kepada Nuaiman ibn Amir dengan sejumlah duit untuk membeli Suhaibit. Maka penjual tadi pergilah angkat Suhaibit sambil berkata, wahai tuan, aku ni adalah merdeka, aku bukan hamba sahaya. Maka kata penjual, tak apa, aku dah tahu aib kamu. Aku dah tahu aib kamu. Maka dijuallah Suhaibit disebabkan Nuaiman ibn Amir. Maka Nuaiman ibn Amir yang dapat duit tadi, hasil jualan Suhaibit, dia pergi beli makanan. Dan dia beli juga hadiah untuk Nabi SAW. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Tanya Abu Bakar As-Siddiq, ya Nuaiman, dekat mana Suhaibit? Sedangkan aku suruh dia menjaga bekalan makanan aku. Dekat mana dia sekarang? Maka kata Nuaiman, aku dah jual tadi Suhaibit. Aku dah jual dekat penjual tadi. Maka terkejutlah Abu Bakar. Dan Abu Bakar tahu perangai Nuaiman tu macam mana. Dia terus pergi beli Suhaibit balik. Abu Bakar lah pergi beli balik Suhaibit. Maka cerita ini diceritakan kepada Nabi SAW ketika mana sampai dekat kota Madinah. Dan kata para sahabat ketika mana diceritakan kisah ini di antara Nuaiman dan Suhaibit, Nabi tersenyum sampailah nampak gigi geraham Nabi. Nabi tersenyum. Dan Nabi kata para sahabat, Nabi menceritakan kisah ini selama 1 tahun. Ketika mana ada orang datang jumpa Nabi, Nabi akan ceritakan kisah yang berlaku kepada Nuaiman ibn Amir dan Suhaibit yang dah dijual oleh Nuaiman. Itu di antara kisah para sahabat. Dekat sini kita boleh belajar banyak benda. Yang sifat ataupun kehidupan para sahabat dengan Nabi bukan serius sentiasa. Ada time mereka gelak, mereka gelak. Ada time mereka suka, mereka suka. Ada time mereka bekerja keras, mereka akan bekerja keras. Itu sifat para sahabat. Sifat para sahabat macam kita jugalah. Ada time kita sedih, ada time kita happy, ada time kita marah dan sebagainya. Jadi itu di antara benda yang kita boleh belajar daripada sifat para sahabat. Jadi itu sahaja dari video kita kali ini. Terima kasih banyak yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Saya harapkan video kali ini anda boleh belajar sesuatu daripada video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, satu lagi sebelum saya habiskan video kita kepada kali ini, iaitu saya nak kongsikan kepada anda, iaitu satu produk itu daripada saya sendiri. Saya sendiri yang buat produk ni, saya sendiri yang pergi beli bahan, saya sendiri yang baking. Okey, produk ni daripada saya dan saya belajar formula resepi macam mana nak hasilkan satu cookies yang sangat sedap. Okey, saya ada produk yang bernama The Snack Cookies, yang mana The Snack Cookies ni adalah daripada saya sendiri. Yang saya sendiri pergi belajar macam mana nak buat cookies yang sedap. Okey, just nak share kepada anda, saya ada 2 flavor. Saya ada 2 preset, iaitu yang dekat tangan saya adalah preset V Cookies. Kalau V Cookies adalah daripada vanilla butter, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, V Cookies daripada vanilla butter, dan satu lagi adalah Cha Cookies. Pun sama, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, ini adalah 2 preset yang kita sengaja buat kepada siapa-siapa yang peminat coklat, maka dia akan minat Cha Cookies. Tapi kalau anda jenis yang minat kepada vanilla, anda mesti minat kepada V Cookies, iaitu vanilla butter. Kita tengok banyak feedback daripada customer kami bila mana sampai The Snack Cookies, sampaikan mereka ni berebut-rebut nak makan. Berebut-rebut nak makan disebabkan saking sedapnya The Snack Cookies. Ada tu di antara customer kami yang bila order 3 botol dia orang kata tak cukup, bila order 5 botol dia orang kata tak cukup. Jadi macam mana nak order? Just order je, nombor kat bawah ni, tekan je nombor WhatsApp kat bawah, nanti akan ada tim kita yang reply. Okay, insyaAllah itu di antara value manfaat yang saya boleh kongsikan dengan anda. InsyaAllah kalau boleh tengok dekat feedback kami, banyaklah customer kami yang dah makan, banyaklah customer kami yang puji kesedapan The Snack Cookies. Sedap macam mana, anda kena try. Anda kena try dulu, barulah anda tahu macam mana sedapnya The Snack Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.